Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita pada minggu ini, minggu yang kedua untuk sesi PDPR. Jadi cikgu doakan semoga semua anak murid cikgu yang cikgu kasihi dan cikgu sayangi berada dalam keadaan sihat. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah tajuk yang masih sama seperti minggu lepas, iaitu berkaitan dengan peti pertolongan cemas, iaitu alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Apa yang kamu dapat lihat di skrin sekarang? Gambar apa yang kamu dapat lihat? Ya, betul. Apa yang ada di skrin sekarang ialah peti pertolongan cemas. Gambar peti pertolongan cemas. Ada dua saiz kecil dan saiz besar. Kemudian peti pertolongan cemas ini juga tak semestinya berbentuk kotak berwarna putih. Ada juga yang berbentuk lain seperti yang ada di skrin juga, iaitu berbentuk seperti beg. Tetapi isi kandungan di dalamnya masih sama, iaitu alatan dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat rawatan awal bila berlaku kecemasan. Sekarang kita akan lihat satu persatu bahan dan alat yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Baik, di skrin sekarang ialah gambar sarung tangan. Okey, jadi sarung tangan perlu dipakai supaya tidak berlaku pencemaran kuman bila kita melakukan rawatan awal bila berlaku kecemasan. Alatan atau bahan yang kedua dalam peti pertolongan cemas ialah pencuci luka. Okey, ia berbentuk cecair. Ia digunakan untuk memastikan luka dibersihkan dengan baik dan tiada jangkitan kuman berlaku. Bahan yang ketiga ialah kapas. Kapas yang berwarna putih digunakan untuk menutup luka setelah dibersihkan, dan kapas juga digunakan untuk mencuci luka. Bahan yang keempat ialah kain anduh. Kain anduh digunakan untuk mengikat misalnya bila berlaku kecederaan pada tangan. Okey, jadi sebelum bawa ke hospital, rawatan awal yang boleh diberikan ialah mengikat tangan yang patah ataupun tercedera menggunakan kain anduh. Baik, bahan yang kelima ialah pita pelekat. Pita pelekat ini digunakan untuk menampal luka dengan menggunakan kapas. Okey, kita cuci luka, kita tutupkan luka tersebut dengan kapas, kemudian kita akan gunakan pita pelekat untuk memastikan kapas tidak jatuh. Bahan yang keenam ialah plaster. Okey, plaster ni kita boleh dapati di kedai-kedai runcit, di farmasi. Okey, plaster ni adalah alatan yang paling mudah kita dapat apabila berlaku kecemasan yang berbentuk luka-luka ringan. Okey, kita gunakan plaster untuk menampal luka yang terdapat di mana-mana bahagian anggota yang tercedera supaya ia cepat sembuh. Bahan ketujuh yang ada dalam peti pertolongan cemas ialah krim antiseptik. Krim antiseptik. Krim ini bertujuan untuk mencuci luka, memastikan luka itu bersih dan seterusnya dapat menjauhi daripada dijangkiti bakteria-bakteria yang tidak baik yang boleh menyebabkan jangkitan kulat. Bahan seterusnya ialah gunting. Okey, dalam peti pertolongan cemas ada pelbagai jenis, bentuk dan saiz gunting. Gunting ini digunakan untuk memotong pita pelekat luka ataupun kain tertentu yang ada dalam peti yang sama. Alatan lain yang ada dalam peti pertolongan cemas ialah penyepit. Okey, apa tujuan penyepit ni ada dalam peti tersebut? Tujuannya adalah misalnya untuk mengeluarkan serpihan-serpihan seperti batu, kaca, duri dan sebagainya. Okey, dan penyepit ini juga digunakan untuk menyepit kapas. Okey, peringatan yang penting apabila kita menggunakan penyepit ini, kita kena pastikan penyepit tersebut kering dan bersih. Jadi kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari hari ini ialah berkaitan dengan alat dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Okey, cikgu ulang semula. Bahan ataupun alat yang ada dalam peti pertolongan cemas ialah sarung tangan, pencuci luka, kapas,
kain anduh, pita pelekat, plaster, krim antiseptik, gunting dan penyepit. Okey. Jadi cikgu harap semua anak murid cikgu telah faham. Jadi selamat menyelesaikan tugasan dalam modul minggu yang kedua latihan A, di mana kamu perlu menulis mengikut titik huruf. Okey. Jadi insya-Allah kita bertemu semula pada hari Khamis. Jadi sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih.